with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni Kamar ada kisah seram menarik nak share dengan korang pasal badan beruniform tau. So sebelum kita mulakan cerita ni, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kita bagi nama pemilik kisah ni Fika, bukan nama sebenar. So sebelum kita mulakan cerita ni, Fika bagi tahu yang tolong rahsiakan nama badan uniform ni sebab ada barang-barang yang sensitif untuk pelajar-pelajar STPM. Okay, so jom kita baca. Cerita dia macam ni. Awal tahun ni, satu unit beruniform ni ada buat satu camp survival 3 hari 2 malam dekat satu pulau yang dijaga oleh satu unit ni. And selepas diorang pergi ke dewan tu, diorang adalah dengar ketua badan uniform tersebut. Okay, kamu terpaksalah rahsiakan badan uniform tersebut. Tapi badan uniform ni korang boleh bayang lah macam polis ke, Angkatan Pertahanan Awam ke, ataupun Bulan Sabit Merah ke, atau apa lagi, apa-apalah badan-badan uniform macam tu lah. Yang mana satu tu tak boleh sebut. Ketua uniform dekat situ ada menerangkanlah aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan dekat situ. Jadi keesokan harinya, tak tahulah macam mana boleh terlintas Fika ni. Fika pergi cakap dekat kawan dia, percayalah cakap aku, dekat pulau nanti mesti ada 5 orang yang kena rasuk. Paling-paling pun 4 perempuan, seorang lelaki. Lepas tu kawan-kawan dia ni gelak-gelakkan dah dia kan. Kemudian telefon diorang semua kena rampas sebelum sampai ke JT. Sampai je diorang dekat JT nak naik bot ke pulau tu, perasaan dia dah mula tak sedap hati tau. Selepas sampai, diorang ditugaskan untuk buat pondok sendiri. And jumlah pelajar waktu tu 140 orang. 140 orang ni lah yang pergi ke pulau tu. And masing-masing dibahagikan kumpulan kepada 10 kumpulan. And diorang juga tebang pokok kat kawasan tu sebab bila nak buat pondok kan. Kumpulan diorang ni ada 4 orang lelaki dan 9 orang perempuan. And masing-masing buatlah tugasan masing-masing. Petang tu pakat-pakat masak lah untuk makan malam. And perempuan masak, lelaki pula still tengah buat pondok. Sampai dah senja, dah maghrib kan, diorang mandi, solat dan makan. Tuan pengajar, which is group coach masing-masing, katanya bagi tahu yang malam tu ada aktiviti war cry. I don't know how to pronounce, but dia macam ni. So okay lah, diorang pun prepare lah semua dalam kumpulan masing-masing untuk buat aktiviti tu kan. Lepas settle semua, diorang ni direndam dalam laut pukul 12 malam. Time ni semua still happy lah. Yelah tak pernah buat kan. Lepas tu tambahan pula ramai-ramai dengan member-member. Jadi happy lah. Malam tu tak ada apa lagi lah, Fika kata. Diorang just spend time together. Tapi bila nak tidur pula, diorang dibahagikan 2 shift, lelaki dan perempuan. And then diorang bincang lah macam mana nak bahagikan masa tu. So keputusannya adalah lelaki tidur dulu 2 jam and perempuan tidur 3 jam. Time lelaki tengah tidur tu dalam pukul 1 pagi tak silap, perempuan tidur pukul 3 pagi, ganti shift lelaki. Time tu memang dah rasa ada benda memerhati dari grup sebelah tau. And Pika just biarkan je benda tu dan kata, jangan kacau kita orang sudah, ni memang tempat kau. So diorang pun borak-borak lah sambil makan-makan Maggi time tengah berjaga shift malam tu kan. And esok tu pagi, diorang pun warm up. Lepas tu buat aktiviti sebab malam tu ada malam kebudayaan kan. Diorang kena lah buat craft tangan untuk grup diorang. Guna kayu, cengkerang dekat sekitar kawasan pantai tu. So diorang pun buat lah aktiviti tu dengan pengawasan coach masing-masing. Cuma malam keesokannya tu kan, sebenarnya diorang dah nak start malam kebudayaan dalam pukul 9 macam tu. And ada yang dah mula nampak lembaga hitam dekat situ. Dan ada yang tegur benda ni dekat kawan dia. Lepas tu dengar suara orang menjerit, perempuan. Lepas tu seorang lagi jerit, perempuan. Seorang lagi, sampai 4 orang. Lepas tu salah seorang lelaki pun kena. Dia berbadan besar tau. So diorang ni berpakat-pakat lah bawa diorang ni naik ke pondok guru. Yang student lain semua diasingkan ke tempat lain. Dan yang terkena 5 orang tadi tu pergi ke pondok guru.
4 orang perempuan ni dah okey, cuma tinggal lelaki yang kena rasuk tu je. Sampai pukul 12 malam baru settle. Korang tahu tak, budak lelaki tu dia cuba terjun dari pokok tu tau. Lepas tu dia sambung menjerit dan meracau sampai pukul 4 pagi. After that dah okey dah. Lepas 3 orang ustaz datang ke pulau tu waktu tu sebab geng boat pergi ambil ustaz-ustaz tu kan. Dan malam tu juga diorang buka cerita yang sebenarnya ada poach. Ada yang terbungkus tu perempuan kebaya merah dan lembaga hitam. Ramai yang nampak rupanya. Diorang buka cerita juga malam tu. Keesokan harinya kes ni sambung lagi waktu pagi tu. Orang yang sama tapi 2 orang saja, laki dan perempuan. Yang paling teruk laki tu berbadan besar tu menjerit sampai 10 orang pegang dia tau. Tapi diorang still tak boleh nak pegang dia untuk tenang. Dia merangkak, cakar diri dia sampai nak gigit lah diorang ni. Dan salah seorang daripada diorang ni tanya dia dari mana datang, sebab salah seorang daripada orang ni pandai jugalah berubat sikit-sikit kan. Lepas tu dia kata, aku dari gua berdekatan pantai. Aku nak bunuh kamu semua sebab dah masuk kawasan aku tak ada adab. Jin tu rupanya claim yang dia tu ketua kawasan dekat situ. And sampai pukul 12 korang semua pakat berjalan balik sebab pulau tu boleh je berjalan nak pergi, tapi kena tunggu air surut lah kan. Jadi tinggal 20 orang je lah dekat pulau tu. Yang kena rasuk ni dihantar naik boat ke JT. And ingatkan dah settle. Diorang bawa lah budak tu pergi balik rumah kan. Tapi rupanya benda jadi lagi teruk. Dalam seminggu kemudian dah sampai kat sekolah lah, dah settle lah dekat pulau tu. Ada pelajar kena rasuk dekat sekolah. Geng-geng STPM jugalah, which is 5 orang kena dekat sekolah tu. So ustaz yang sama juga yang tolong waktu dekat pulau hari tu dia datang. Dan ustaz tu pun pelik lah, kenapa yang sampai kat sekolah kena rasuk ni kan. Ustaz tu pun siasat lah sampailah dapat jawapan. Dan jawapan dia adalah ada orang yang mengambil barang dari pulau tu. And barang tu dijaga oleh langsir. Budak yang ambil barang tu takut gila nak mengaku, sampai dia sendiri yang jumpa ustaz tu untuk hantar barang tu balik. So ustaz tu pun hantarlah barang tu balik ke pulau tu. Guys, barulah settle budak-budak kena rasuk ni. Oh my god, seramnya. Aku dah tak mampu nak teruskan video ni ya, sebab terasa seram sejuk tu. Tapi Kama tahu pendek sangat cerita ni kan. Jadi Kama nak kongsi lagi satu kisah seram daripada subscriber Kama ni. And dia kongsikan 2 kisah pengalaman dia ya. So tanpa buang masa, jom kita teruskan kisah yang seterusnya. So kisah ni berlaku pada Nabila, bukan nama sebenar. And kisah ni berlaku waktu PKP tau. Bulan berapa Nabila dah tak ingat sangat. Tapi kisah ni berlaku masa 2021. Masa tu cuti sekolah yang panjang. And Nabila dan kakak dia berdua tidur dekat rumah nenek dia. And kat rumah nenek dia ada mak su dia sekali lah. Atuk dia pula dah meninggal pada tahun 2017. So Nabila dengan kakak dia rapat dengan anak sulung mak su. Sebab anak mak su dia ni sama bahaya dengan kakak dia. Jadi Nabila dengan kakak dia tidurlah dalam bilik anak sulung mak su tu. Kita bagi nama dia Jannah. Dalam bilik tu ada 2 katil tau. Satu katil bujang and satu lagi katil queen. So Nabila dia tidur dekat katil bujang tu. Kakak dengan anak mak su dia tu tidur dekat katil queen tu. So masa first tidur tu alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Dan bila masuk hari kedua, dia dah mula rasa macam dia diganggu tau. Okay, biasanya memang Nabila tidur dululah. Dalam pukul 12 malam macam tu. Kakak dia dengan sepupu dia tu belum tidur. Biasalah kan, bila jumpa dengan sepupu, kita mula bersembang sampai larut malam. So malam tu diorang ni menyanyi tengah malam sambil bergelak tawa lah. Dalam pukul 3, 4 macam tu baru diorang tidur. Tapi yang peliknya, bila Nabila bangun, sebelah katil dia tu ada meja makeup dengan tempat cas phone. And bila dia bangun, dia dengar kakak dia tengah buka surah kuat sangat. And dia tidur dekat bawah dengan sepupu dia tidur dekat atas. Lepas tu keesokan harinya, Nabila ni dah bangun dah pukul 9 pagi sebab dia tidur awal malam tu kan. Kakak dengan sepupu dia bangun tengah hari tau. Si Nabila ni dah bangun, dah sarapan semua dah. Dalam pukul 12 tengah hari tu, kakak dengan sepupu dia tu baru bangun. Diorang dah siap mandi, makan apa semua. Jadi Nabila pun bertanya lah, saja macam pelik kan, kenapa kau buka surau malam tadi? Ada apa-apa jadi ke semalam? Lepas tu kakak dia angguk And then Nabila paksa lah suruh cerita kan. Lepas tu dia cerita, semalam kita orang menyanyi, tiba-tiba benda tegur. Ada macam diorang dengar bisikan suruh diam. Macam shh,
Macam tu yang diorang buka surah tu. Lepas dia cerita tu terus meremang Nabila ni. Tapi sepupu dia ni macam tak percaya sangat lah benda-benda gaib semuanya kan. Sepupu dia ni tak pernah kena kacau, tak pernah ternampak pula makhluk-makhluk halus ni. Dan di sinilah bermulanya sepupu dia tu percaya. Malam ketiga dalam pukul 12 macam tu, Nabila dengan kakak dia tidur dekat bawah sambil buka surah lah. Tapi sepupu dia ni masih berjaga sebab tak dapat tidur tau. Lepas je Nabila bangun pagi tu, Nabila perasan lah yang sepupu dia tu tidur sekali rupa-rupanya dengan dia orang. Bila dia bangun dia cakap, semalam benda tu tegur aku suruh diam. So Nabila dan kakak dia senyum je sebab semalam kan sepupu dia tu macam tak percaya sangat kan. So itulah kisah pertama dia guys. Kisah kedua ni berlaku tahun lepas masa hari raya. Masa pagi hari raya semua orang sibuk nak ambil gambar kan. Termasuklah kakak sepupu Nabila ni. Lepas tu dekat depan rumah nenek dia ada satu rumah lama tau. Rumah tu dah lama tak berpenghuni. Owner lama orang Singapura dah lama meninggal dunia. Rumah tu rumah kayu dan dah bersawang lah. So kakak sepupu dia ni dalam 5 orang ambil gambar dekat depan rumah tu. Termasuklah Nabila ni. Bersebelahan rumah tu ada satu pokok besar tau. Pokok besar tu nampak macam pokok dah tua, macam dah bertahun-tahun. Masa diorang semua ambil gambar kat rumah tu, tak ada apa-apalah yang berlaku. Sampailah waktu maghrib, abang saudara dia ni pergi kat kereta, nak pergi ambil baju yang ada dalam kereta. Masa abang dia tu nak tutup pintu kereta tu, tiba-tiba terdengar satu suara dari atas pokok kelapa yang terletak di belakang kereta abang saudara dia tu. Dan suara tu memanggil nama abang saudara dia, Aiman, Aiman. Lepas tu abang saudara dia toleh dan pandang tepat ke arah benda tu guys. Bentuk dia tengah cangkung and warna hitam. Lepas tu abang saudara dia lari terus masuk dalam rumah dengan muka yang ketakutan, muka pucat tau. Tapi abang saudara dia taklah cerita kat siapa-siapa terus. Lepas isyak, kakak saudara dia pergi bergambar lagi dekat depan rumah nenek dia. And 2 orang lagi kakak saudara dia join sekali bergambar. Snap sampailah satu gambar yang mengejutkan semua orang kat situ. Kau nak tahu tak apa yang mengejutkan tu? Dalam gambar tu tertangkap satu kelibat berwarna hitam yang melintas dekat belakang diorang. Seakan-akan makhluk yang digambarkan abang saudara dia tadi. So, diorang yang bergambar tu, yang kakak-kakak saudara Nabila ni dah tak tentu hala lah guys. Terus lari masuk dalam rumah nenek. And dekat situ lah abang saudara dia buka cerita pasal maghrib tadi. Lepas dia dengar kisah daripada abang kakak saudara dia ni, diorang semua pergi berjumpa dengan abang kepada arwah atuk diorang. Sebab abang arwah tu diorang ni pandai dalam mengubat orang. Diorang panggil Tok Ngah lah. So lepas je Tok Ngah dengar cerita tu, dia kata masa korang ambil gambar petang tadi, ada antara korang yang tersepak anak dia dekat pokok besar tu. Lepas je Tok Ngah bagi tahu semua benda tu kat diorang. Makcik-makcik dia terus suruh kemas dan tidur dekat rumah dia sebab nenek dia seorang yang lemah semangat. Jadi takutlah apa-apa yang tak elok jadi kan, disebabkan orang kata apa, diorang punya kesilapan yang tersepak anak jin tu. Allah, tak pasal-pasal weh. Seram betul. Tapi yelah, kita tak tahu kan, dunia kita dengan dunia diorang ada kat tempat yang sama, cuma alam yang berbeza. Kita tak perasan. So itu sajalah ceritanya guys. Aku risau je tak boleh tidur malam ni. Thank you kepada pemilik kisah hari ni sebab sudi berkongsi cerita dengan kita orang semua. And kami rasa itu sajalah video tu hari ni. Thank you yang dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post in my next video. Selanjutnya kamu baru perasan yang belakang ni lah tingkap. Kamu lupa nak tutup. Harap tak ada apa-apa lah ya. Thank you guys. Bye.